Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a syani wa daraji. Nabi kita namanya Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab. Selalu saya kalau cerita Nabi daripada Qusay, turun. Hari ini kita ringkaskan daripada Abdullah. Abdullah anak bongsu daripada Abdul Muttalib. Anak lanangnya 10 orang Abdul Muttalib, ya. 10 orang. Yang tua namanya Al-Haris, ada nama Al-Abbas, ada nama Abu Lahab, ada nama Hamzah. Yang kecil sekali Abdullah. Abdullah ni kahwin lambat. Abang-abang ni semua dah kahwin, dia kahwin lambat. Umur 20 belum kahwin kok. Dia lambatlah zaman dulu, ya. Tapi Abdullah ini paling tampan, paling baik, paling budi bahasa, paling sopan santun, paling rajin, paling amanah. Masya Allah, paling mempesonakan, paling indah berseri cahaya. Kenapa? Dalam tubuh badan dia tu, dalam tulang sulbi dia tu ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka indah. Zaman itu orang punya zina, naudzubillah. Zaman itu orang punya tipu daya. Abdullah tak terlibat dengan perkara-perkara begitu semua. Abdullah bersih. Abdullah bersih, ya. Dia tak terlibat. Kenapa dia lambat kahwin? Kenapa dia lambat kahwin? Bukan pasal tak laku. Ramai yang nakkan dia. Bahkan di antara yang merayu dia ialah perempuan-perempuan Yahudi. Kerana mereka nampak tanda kenabian. Sampai perempuan Yahudi banyak rayu dia sebab mereka dapat kesan budak ini, pemuda ni ada cahaya kenabian pada diri dia. Dia nak curi benih tu. Perempuan Yahudi. Tidak Abdullah. Kenapa dia lambat kahwin? Pasal dia tahu bahawasanya ayahnya tu Abdul Muttalib ada bernazar. Apa nazarnya? Abdul Muttalib pernah satu hari, zam-zam yang kita minum ini bukan zam-zam yang daripada zaman Nabi Ismail tau. Dia dah ditutup selama ribuan tahun. Digali semula oleh Abdul Muttalib. Digali semula. Sejarahnya nanti kita senang-senang kita boleh ceritalah. Ditutup, Bani Jurhum tutup. Ringkaskan cerita, Abdul Muttalib dapat mimpi suruh gali zam-zam. Dia gali, dia nazar. Kalau aku diberi 10 orang anak lanang, aku nak korbankan satu, bukan unta, satu anak. Allah, besar. Sebab ini pergi pusaka Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam. Pusaka kenabian. Dan kalau dia dapat itu bermakna dia menghidupkan semula. Ini pusaka kenabian. Dia nazar nak sembelih seorang anak. Betul. Terbit mata air zam-zam. Itu jam dia masih muda. Anaknya berapa orang. Kemudian dia dah dapat anak 10 orang hasil perkahwinannya daripada beberapa orang isteri. Dah apabila anaknya dah dewasa, barulah dia nak nazarkan. Macam Nabi Ismail nak sembelih bila? Dah bujang kan? Dah boleh kerja. Kata nak sembelih kambing, boleh anak kambing sembelih korban? Tak boleh kan? Mesti kambing yang dah besar. Begitu. Jadi tunggu Abdullah yang paling kecil dah besar baru nak dikorbankan. Maka tiba masalah Abdul Muttalib isytiharkan dengan orang-orang Mekah. Sudah sampai hari aku nak korbankan salah seorang pada anakku. Geger kota Mekah. Jadi pemimpin tuan-tuan sekalian, kita kalau jadi pemimpin janganlah kita kata kita tak kota. Jatuh, drop kita, ya. Tetapi Abdul Muttalib ni terbalik pula. Apabila dia bersuara dia nak kotakan katanya itu, bahkan orang-orang Mekah ditampil. Wahai Abdul Muttalib, jangan kau laksanakan. Kami tetap anggapmu sebagai pemimpin kami, penghulu kami. Yang kau nak sembelih ni bukan haiwan, bukan unta, bukan kambing, tapi anakmu. Jangan wahai Abdul Muttalib. La, aku dah cakap, aku mesti buat. Lepas itu nama kita gelarannya Ibnu Dhabihain, anak anda kepada 2 sembelihan, Nabi Ismail dan Abdullah, ya. Nabi Ismail dan Abdullah. Maka Abdul Muttalib bilang nanti akan kuisytiharkan bila hari nak pengumuman namanya, hari pencalonan nama. Dia ada pun hari pencalonan juga, ya. Hari pencalonannya. Oh, gempar kota Mekah. Di antara yang besar siapa? Seorang perawan. Namanya Aminah binti Abdul Wahab. Aminah ni perawan, umurnya 16 tahun. Orang Pinang bapaknya tolak. Pasal apa? Tak kufu dengan akhlaknya. Dia seperti permata disimpan Bani Zuhra. Sebab itu tak banyak dengar.
Siti Fatimah macam mana, Siti Aisyah Humairah, pipi kemeriahan. Aminah tak banyak cerita, tinggi ke, rendah ke, hitam ke, putih ke. Kenapa? Tak banyak orang nampak Aminah. Simpan. Padahal zaman jahiliah tu orang sebut permata Bani Zuhrah. Aminah tu ya. Aminah tanya pada bapaknya, "Pak, adakah paman Abdul Muttalib sudah calonkan anaknya?" "Belum lagi." Dalam hatinya mengatakan, janganlah kena Abdullah. Sebab Abdullah kawan dia masih kecil. Aminah masih kecil. Abdullah main-main kejar-kejar sama-sama, budak kampung. Aminah jadi anak dara pingitan, Abdullah jadi orang bujang bersama dengan bapaknya. Sampai hari cabut undi, orang Arab tampil. "Ojo ya Abdul Muttalib, ojo dilakoni." Dia tak cakap Jawa lah, ini kita yang cakapkan Jawa, konon-konon dia. Jangan. Tak, sabut nama, keluar siapa? Abdullah bin Abdul Muttalib. Allah. Tadi dia beria benar. Keluar nama Abdullah saja, Abdullah tak boleh. Abdullah begitu istimewa untuk dikorbankan. Tadi dia beria benar, sekarang dia pulaknya wegah, tak sanggup nak nyembelih anaknya. Agak kalau keluar nama Abu Lahab, itu jam kena gergaji. Allah ya. Sebab dia ya benar. Abdullah tak boleh. Abdullah too special to be sacrificed. Begitu istimewa untuk dikorbankan. Ronding, meeting lagi dengan orang paling tua di kalangan mereka, mengatakan boleh nak cabut undi lagi dengan syarat tebus dengan 10 ekor unta. Tebus 10 ekor unta. Cabut undi lagi. Abdullah bin Abdul Muttalib. Tebus lagi, cabut lagi Abdullah sampai 10 kali cabutan 100 ekor unta. Dan ketika inilah baru Abdul Muttalib puas hati. Mereka bilang, ya Abdul Muttalib, cukuplah 100 ekor unta ini. Lepas itu syariat itu sampai dipakai sekarang. Sampai sekarang kita kalau baca bab qisas ya, bab apa, kalau orang dijatuhkan hukuman terbunuh orang salah, maka tuntut ganti ruginya 100 ekor unta. Sama syariatnya ya. 100 ekor unta yang menembus bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu merdekalah Abdullah, tak jadi korban. Subhanallah. Kenapa ulama bilang sampai keluar nama Abdullah? Sebab Abdullah yang paling layak untuk dikorbankan. Di kalangan 10-10, yang paling baik Abdullah, yang paling elok Abdullah, maka dia layak menjadi calon korban persembahan. Dah ditebus, selamatlah. Satu hari ketika Abdullah bersama abahnya Abdul Muttalib, bersama seorang sahabat abahnya Abdul Wahab, berjalan di padang pasir. Tiba-tiba mereka diserbu oleh pasukan tentera berkuda oleh orang-orang Yahudi. 70 orang. "Serahkan kami anak ini, biar kami bunuh dia." Bertanya Abdul Wahab, "Apa salah anak kami kau nak lakukan sedemikian?" "Anakmu tidak ada salah. Cuma ada pada wajahnya itu satu cahaya yang membuat kami orang-orang Yahudi kecewa." Iaitu apa? Cahaya kenabian. Orang Yahudi tunggu Nabi akhir zaman. Mereka pindah dari Syam sampai ke Madinah 200 tahun sebelum Nabi lahir tau. Dia tunggu, kok cahayanya tak keluar-keluar. Tiba-tiba keluar nampak di kalangan muka budak Arab ni. Oh, dia punya tak terima. Dia pun tak terima. Gelar sekali orang-orang Yahudi ya. Gelar apa gelar? Kecewa lah. Kecewa sekali ya orang-orang Yahudi. Dia bilang, maka tak boleh pertahankan. Namun apabila mereka hampir, semua mereka tenggelam di telan bumi. Nanti peristiwa telan bumi akan berlaku lagi. Bila? Imam Mahdi keluar. Imam Mahdi keluar dia daripada Mekah nak pergi Madinah. Tentera datang dari arah Syam nak attack dia. Allah Ta'ala benamkan dalam bumi. Begitu ya. Maka berkata Abdul Wahab kepada Abdul Muttalib, "Wahai Abdul Muttalib, kau kawinkan sahajalah ini Abdullah, supaya cahaya yang dikandungnya ini lekas zahir." Sebab ini cahaya turun-temurun tau. Mulanya pada Nabi Adam alaihissalam. Betul, Allah Ta'ala perintah malaikat sujud kepada Nabi Adam. Sujudnya pada Nabi Adam, hakikatnya menghormati Muhammad yang berada dalam Nabi Adam. Kemudian cahaya itu berpindah kepada Siti Hawa. Maka lahir Nabi Syith, pindah kepada Nabi Syith. Kemudian lahir, turun sampailah lahir Nabi Idris, sampai lahir Nabi Nuh, isterinya ke suaminya, sampailah kepada Abdullah. Pada Abdullah sudah silang gemilang. Kau kawinkan saja ini Abdullah biar cahayanya lekas zahir. Berkata Abdul Muttalib, siapa yang patut aku kawinkan ini? Abdullah ya. Berkata Abdul Wahab, aku ada anak perawan.
Tapi manalah layak dengan Abdullah. Abdullah kufunya tinggi, standardnya tinggi. Tapi kalau kau sudi, ambillah jadi hamba sahaya. Jadi mula-mula Aminah tu cadangnya untuk jadi hamba sahaya tau. Hamba sahaya tu boleh dengan tuan kan, boleh sama-sama dengan tuan, halal hukumnya ya. Jadi ambillah jadi hamba sahaya, diserahkan anaknya jadi hamba sahaya. Maka Abdul Talib pun suruh isterinya, Mak Abdullah pergi lihat. Dia pergi lihat, tengok, Masya Allah, jangan jadi hamba sahaya, jadi menantu terus di Pinang. Jadi Siti Aminah 16 tahun, Abdullah 20 tahun. Burung jelatik, burung jeladan, burung kukur di sawah padi. Sama cantik, sama padan. Kalau diukur, sama tinggi. Allah, cantik sekali. Sama-sama sepasang pengantin baru ya. Datang pengantin baru. Hidup dalam harmoni. Kasih sayang dan mesranya. Hormat bersama-sama. Dalam tempoh setakat 8 hari. Ikut orang-orang ahli sirah ada mengatakan 10 hari. Ada pendek kata tak sampai 2 minggu. Ada mengatakan sampai 8 hari. Rombongan dagang pergi Syam, mau berangkat. Abdullah bergegas ikut. Abang-abang ni bilang, tak payah Abdullah, kau pengantin baru. Tak apa, aku nak ikut. Aminah lambai suaminya. Rupanya itulah lambaian penghabisan dan tatapan penghabisan suaminya itu. Pergi tak kembali lagi. Berangkat Abdullah. Berangkat Abdullah. Ini semua kita boleh baca daripada Barzanji ya. Daripada Barzanji, daripada Syafarah Anam, semua ni yang kita baca ni daripada riwayat ini ya. Berangkat Abdullah. Berangkat Abdullah. Lepas sebulan Abdullah berangkat, Aminah sudah rasa bahawa dia mengandung. Bukan pasal dia idamkan buah kedondong, tetapi bahawasanya anaknya ini terlampau sangat mulia dan agung. Bulan pertama dia bermimpi jumpa Nabi Adam. Wahai Aminah, engkau mengandung anak menjadi penghulu alam. Bulan kedua dia bermimpi Nabi Nur. Wahai Aminah, anak yang kau kandung ni berakhlak penuh. Bulan ketiga jumpa Nabi Idris. Wahai Aminah, anakmu ini akhlaknya sungguhlah manis. Subhanallah. Terus tiap-tiap bulan sukacitanya Aminah. Wahai Abdullah, segeralah kembali wahai Abdullah. Aku sudah mengandung anakmu ya Abdullah. Aku tak mabuk, aku tidak apa ya Abdullah. Dan aku dapat khabar macam-macam. Atuk moyang Nabi ya, sampai ke atas, Abdullah sampai ke atas, tak ada yang kafir ya. Mereka hidup zaman ahli fatrah, tidak ada wahyu. Dan tapi mereka tidak sembah berhala. Walaupun ada berhala di situ. Kenapa mereka tak tebas? Sebab mereka bukan Nabi. Nabi kita ketika di Mekah pun Nabi tak tebas berhala, betul tak? Zaman Fathul Mekah ya. Tapi semuanya beriman belaka ya. Semua beriman belaka. Mereka tahu Nabi Adam, mereka tahu Nabi Nuh, mereka tahu semua begitu. Maka Aminah lekas pulang, wahai Abdullah, lekas pulang. Sampai dengar geger-geger di kota Mekah, riuh rendah. Rombongan dari Syam sudah balik, rombongan sudah Syam sudah balik. Wah, seronoknya Aminah, seronoknya Aminah. Suruh khadamnya, kau pergi lekas tengok, kalau pak encik engkau ada sana, kabarkan aku. Aminah tunggu di rumah. Tunggu sampai dah riuh rendah, sampai dah kecoh, sampai dah tenang, sampai dah senyap sunyi balik. Tak balik Abdullah. Resahnya Aminah. Tiba-tiba pintunya diketuk. Aminah buka pintu. Bapaknya, pamannya, mertuanya beserta khadamnya sedang menangis di belakang. Ada apa bah? Ada apa ayah? Ada apa? Di mana Abdullah? Abdullah tak balik wahai Aminah. Abdullah sakit. Dan aku sudah hantar abangnya Al-Haris untuk rawat dia di Abwa dekat dengan Madinah. Allah, duka citanya Aminah. Menanti lagi, tak apalah. Mudah-mudahan lekas sembuhlah Abdullah. Segeralah kau kembali. Sampai khabar tak lama, wahai Aminah, Abdullah tak balik lagi. Abdullah kembali untuk selama-lamanya. Menangis Aminah, duka cita Aminah, sakit Aminah, sampai kurus kering dia tak makan. Tetapi kemudian dilihat kandungan ini, inilah anak Abdullah. Inilah kandungan ini anak Abdullah. Dan dia mengandung anak Abdullah ini tak mabuk, tak sakit, tak pening. Demi anak dalam perutnya tu diteruskan kehidupannya. Janda. Anak kita dalam perut ibunya 2 bulan, yatim. Aminah janda umur 16 tahun. Ujian betul ya, keluarga ni ujian ya, ujian. Sampailah 50 hari sebelum lahir baginda sallallahu alaihi wasallam, berlaku satu peristiwa besar yang termaktub dalam Al-Quran, terakam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashab
bil fil. Tidak kau lihat apa yang Allah lakukan kepada tentera bergajah? Apa cerita? Kan Nabi lahir tahun gajah, inilah tahun gajahnya. 50 hari sebelum Nabi lahir, tentera bergajah nak gempur Kaabah Baitullah. Apa pasal nak gempur Kaabah Baitullah? Kerana orang-orang Yaman ketika itu dijajah oleh orang-orang Habasyah. Orang Yaman tu Arab. Orang Habasyah, Ethiopia ni agamanya Nasrani. Mereka nak ubah agama orang Arab jadi Nasrani. Mereka bina gereja sebesar-besarnya, secantik-cantiknya, mihrabnya permata indah. Saya pernah tengok di Sana'a. Saiz dia macam Kaabah kita lah, tapi bulat. Sekarang orang Yaman bikin buang sampah. Sampai sekarang masih ada lagi ya. Kaabahnya tu masih ada lagi. Di sini macam Kaabah kita lah, batu susunannya semua begitu sama ya. Saiznya pun lebih kurang Kaabah kita, cuma kita 4 segi, dia bulat begitu saja. Maka orang-orang Arab tetap pergi haji di Mekah. Mereka pergi Mekah, mereka cerita sama orang-orang Arab. Ada ke orang-orang Habasyah ni nak suruh kita tukar agama begitu begini? Mana nak, kita datang Kaabah. Dah orang Mekah dengar begini, dia tak senang hati. 2 orang dari Mekah pergi ke Sana'a, Yaman. Waktu malam hari tak ada orang, dia curi masuk dalam gereja tu. Apa dia bikin? Dia buang air besar dekat gereja tu, dilumur dengan najis mihrabnya. Sengaja dihinakan. Dah pagi-pagi orang-orang Nasrani ni sudah mengamuk. Ini siapa ni punya kerja? Ini mesti ni orang anggap datang dari Mekah. Pasal dia dengki. Baik, dilaporkan sampai kepada Abraha, raja mereka. Abraha bilang, kita dah pujuk baik-baik, bini mereka bikin, susu kita beri, tuba mereka balas. Tak boleh tidak, kita hancurkan saja Kaabah dia. Biar dia tak ada Kaabah, dia datang sini juga. Itu dia antara tentera bergajah. Orang tentera pasukan bergajah punya angkatan punya besar. Orang-orang Arab tak duduk diam. Orang Arab ni ahli perang. Dengan kuda, tentera berkuda. Mereka maju tengok tentera bergajah punya besar, pasukan undur mereka. Satu pasukan lagi tampil, undur. Sampai daripada Sana'a, mara. Sampai di pinggir kota Mina, berhenti. Ibaratnya kalau daripada Sana'a sampai ke Mekah tu lebih kurang dari Chiang Mai sampai Kulai lah, agaknya lah, lebih kurangnya lah. Dari Chiang Mai ke dari Bangkok sampai Kulai. Nak masuk JB kok tak jadi. Sampai di situ, sampai sebelum tiba kota Mina, Abraha nampak orang gembala unta 100 ekor. Dia sita, dia rampas. Kemudian mereka berkhemah. Panggil penghulu Mekah masuk, nak bincang. Datang Abdul Muttalib. Abraha duduk atas kursi. Abdul Muttalib tu orang tua, tapi berwibawa. Jemput duduk. Abdul Muttalib duduk bawah, tak duduk atas kursi. Abraha sangkingkan pandang orang tua berwibawa, dia pun duduk bawah. Kami datang dari Yaman, kami nak robohkan Kaabah engkau kerana begini. Balas. Kami tak nak berperang dengan kamu. Kami seru kamu masuk agama kami. Tetapi kalau kamu lawan, akan kami perangi kamu. Kami setakat nak hancurkan Kaabah, lepas tu kami balik. Apa kamu nak cakap? Abdul Muttalib cakap, Abraha, aku minta sama engkau, balikkan unta aku 100. Terperanjat, ini orang tua. Aku nak robohkan Kaabah, tempat ibadat dia. Kok yang dipingkirkan unta dia? Aib lah kiranya ya. Aib lah unta dia. Orang tua, aku ingatkan kau nak pertahankan Kaabah ke? Kau nak minta apa ke? Unta kau sibukkan, aku pandang kau berwibawa tau. Sekarang kau jatuh pandangan aku. Begitu. Ini kita baca kitab-kitab sirah sebut ya. Rupanya pandai Abdul Muttalib ni mancing. Abraha, unta yang 100 ekor tu aku tuannya. Sebab itu aku minta Kaabah yang kau nak robohkan tu ada tuannya. Kalau tuannya nak protek, kau tak boleh sentuh pun dia. Rupanya dia cabar lah. Dia cabar. Abraha bilang, aku akan robohkan. Cuba kalau kau boleh. Betul-betul tak boleh. Maka Abdul Muttalib pun balik. Bawa 100 ekor unta dia. Ambil unta dia, ambil balik juga. Orang Mekah semua evacuate. Kosong semua. Keluar. Takut. Rumah-rumah dia tu, rumah-rumah Mekah tu macam rumah Hadramut sekarang lah, dari tanah. Senggol sikit rumah kita sana, kereta terbambas sikit dia roboh tau rumah kita. Rumah dari tanah ya. Senggol gajah dia roboh rumahnya semua. Maka orang-orang semua keluar.
Kecuali yang tak nak keluar hanya 3 jiwa saja. Aminah, khadamnya, dan bayi dalam kandungannya. Kerana ada Sayyidina Muhammad di situ, gajah tak berani masuk. Gajah tak berani masuk, tak diizin oleh Allah Ta'ala masuk. Maka Aminah digesa oleh bapaknya dan mertuanya. Ya Aminah, mari kita pergi. Aminah bayar. Tak pak, saya tak keluar. Anak saya ni mulia. Saya mimpi macam-macam mengenai dia. Anak saya mulia, anak Abdullah, cucu Abdul Muttalib. Dia mesti lahir mahyainya. Tak boleh lahir di celah-celah bukit. Saya macam mana pun mesti di sini. Dia gesa, dipujuk, tak nak, ditinggalkan. Sunyi sepi Mekah. Mereka takut kalau Aminah berlaku apa-apa. Tiba-tiba datang seekor gajah, bawa satu orang yang dah macam dah loyo, dah tak tentu lagi, macam daun dimakan ulat. Rupanya salah seorang tentera Abraha. Tolong peristiwa teran ababil timpa kami. Mereka pun datang tengok, semua mati. Yang tak mati 2 saja. Satu yang bawa kabar ni, satu Abrahanya tak mati. Dia di atas gajah dia. Gajah dia lari balik ke negeri Yaman. Begitu punya jauh perjalanan, tak minum air setitik pun, tak mati. Dalam keadaan dia dah begitu punya tak senonoh, depan rakyat jelatanya dia gelimpang mati. Satu penghinaan bagi diri dia. Subhanallah. Sebab Kaabah jangan bikin macam-macam. Kaabah, ya. Nanti Allah Ta'ala balakan. Masya Allah. 50 hari kemudian, sejurus sebelum fajar, hari Isnin 12 Rabiul Awal. Jadi kita dengar dengan nasyid tadi. Malam Isnin subuh yang indah, 12 Rabiul Awal yang cerah, 20 April tahun gajah, lahirlah Dzurriatan Sa'adah. Kita kalau nasyid itu berbinang air mata kita tahu. Ingat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka sejurus sebelum subuh, Aminah dalam biliknya bersama dengan khadamnya, khadam perempuannya lah, ya. Tiba-tiba datang seorang lelaki yang dia tak kenali, tapi dia tak takut. Aku Jibril. Aminah ni waliyah, ya. Waliyah, dia bukan kafirah, ya. Bonda Siti Maryam, bonda Nabi Isa mulia. Bonda Nabi Musa mulia. Bonda Nabi Muhammad tak mulia ke? Kalau sampai Jibril boleh cakap dengan dia, sampai masa kelahiran dia boleh nampak ufuk barat dan timur, mulia, wanita suci mukminah, bukan musyrikah. Banyaklah dalil-dalil perbincangan ulama tentang keislaman atau moyang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Jibril datang bersama dengan dia bidadari-bidadari dari jannah. Bersama dengan mereka penghulunya Siti Maryam dan Asyah, menjadi membidani kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kita boleh baca riwayat ini kalau baca berzanji walamma tamma min hamlihi syahrani ala masyhuril aqwalil marwiyah. Disebut situ ada Asyah dan Maryam datang, ya. Asyah dan Maryam datang membidani Nabi. Dia bawa air susuh dari jannah. Minum wahai Aminah. Siti Aminah pun minum. Minum wahai Aminah. Siti Aminah pun minum. Minum wahai Aminah. Minum kali 3 terus rasa terus keluar bayi tanpa setitik darah, tanpa sakit, tanpa apa. Tanpa apa. Lahirnya Nabi dalam keadaan sujud kepada Allah Ta'ala. Lahirnya Nabi tangannya isyarat sambil mengatakan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah lahir Nabi sudah cakap begitu. Cantik dan indah. Pada ketika itu berlaku perkara fenomena alam yang sungguh-sungguh ajaib. Pada ketika itu Aminah lihat dalam biliknya tu, daripada babynya tu bercahaya-cahaya sampai ke ufuk barat dan timur. Aminah tak pernah pergi barat, tak pernah pergi timur. Nampak cahayanya itu sampai kepada istana-istana negeri Syam dan istana-istana negeri Parsi. Aminah tak pernah pergi Syam, tak pernah pergi negeri Rom dan negeri Parsi. Aminah tak pernah pergi Rom, Aminah tak pernah pergi Parsi. Aminah nampak. Dan pada malam itu berlaku macam-macam. Gempa sehingga tembok besar kerajaan Rom roboh. Sehingga api sesembahan orang-orang Parsi 1000 tahun tak pernah padam, malam itu padam, menunjukkan cahaya keimanan sudah terbit. Ketika itu gempa sehingga sekalian berhala yang berada di sisi Kaabah jatuh gelimpangan. Berkata bi afsahil al-sunil arabiyah, mereka cakap dengan fasihnya bahasa Arab, bahwasanya kita dah tak akan disembah lagi lah tak lamanya. Kenapa? Nabi akhir zaman sudah sampai. Tidak ikan di laut, tidak margastua, tidak setiap malaikat bertemu antara satu sama lain kecuali mengucapkan tahniah Nabi lahir, Nabi akhir zaman sudah lahir. Maka kita sambut
Daripada malam itu sudah disambut oleh sekian makhluk. Kita pun sambut sampai hari ini kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lebih-lebih lagi kita dapat iman. Maka Abdul Muttalib dia beritahu, wahai tuan Abdul Muttalib, cucu tuan sudah lahir. Bergegas dia tengok Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dia tengok dibedong dengan sutera merah. Dia buka tengok cucunya punya cantik, dah siap bersunat, dah siap tanggal pusat. Punya cantik, daripada matanya keluar cahaya yang lunak. Itu namanya Ad-Diyaul Lami'. Kalau kita baca dalam Maulid di Ba'i ada sebut. Maka Habib Umar bikin maulid itu namanya Maulid Diyaul Lami'. Maulid cahaya lunak. Maka yainya ni Siti Aminah kabarkan bapak mentuanya tentang peristiwa kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdul Muttalib bawa cucunya, kesiannya yang lahir bukan bapaknya, yang yainya yang bawa ya. Tak ada bapak dah meninggal, ibunya janda. Yainya yang bawa ke sisi Kaabah. Nak dikucupkan ke Hajarul Aswad, tapi Hajarul Aswad yang keluar kucup Nabi. Dan yainya bawa masuk dalam Kaabah, yainya baca qasidah yang kita baca dalam qasidah Syaraful Anam ada sebut Qad sada fil mahdi ala al-ghilmani. Kan baca itu qasidah pertama Maulid Nabi. Yainya bikin. Kemudian ulama tambah lagi apa salla alaika Allahu ya adnani, itu ulama tambah melengkapkan lagi ya. Itu qasidah pertama, berapa bait-bait itu adalah qasidah pertama. Maka yainya kasih nama Muhammad. Yainya kasih apa, bikin jamuan, bikin walimah. Sebab itu Maulid kita bikin jamuan. Ingat daripada hari yang pertama Maulid Nabi ada jamuan orang makan. Kemudian dia beri khabar kepada pamannya, khadam pamannya Suwaibah. Wahai Abu Lahab, ponaan tuan sudah lahir, anak Abdullah. Anak Abdullah sudah lahir, padahal anak dia lahir sendiri pun dia tak gembira gitu. Sebab Nabi ni rahmatan lil alamin. Sangkingkan gembiranya, ya Suwaibah, aku merdekakan kau. Dia merdekakan Suwaibah, dan Suwaibah itu menjadi ibu susuan Nabi sebelum Halimatus Sa'diyah. Belakang hari semua sayang Rasulullah ya. Abu Lahab pun sayang Rasulullah supaya berbisan dengan Nabi. Nabi dapat jadi Nabi dan Rasul, mula dengki dia. Lepas tu jangan ikut PL begini. Baik, datang kebaikan terus jadi dengki. Na'udzubillah. Baik, datang orang baik terus jadi jahat. Allah, itu sifat orang-orang jahiliyah, sifat orang-orang Yahudi begitu ya. Mulia, Allah datangkan orang baik terus jadi busuk hati. Na'udzubillah min zalik. Abu Lahab begitu musuh dengan Nabi sampai turun surah Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Belakang hari setelah mati Abu Lahab, Sayyidina Abbas abangnya kangen adiknya, bermimpi. Dia kabarkan dengan Rasulullah, ya Rasulullah, aku kangen adik aku malam bermimpi. Kangen apa kangen? Rindu. Aku rindu adik aku bermimpi jumpa dia. Abu Lahab, apa khabar kau dik? Aku kena bakar bang, azab neraka pasal aku derhaka dan kufur dengan Muhammad. Namun setiap hari Isnin aku diberi azab yang ringan. Siksa diangkat hanya paras buku lali, dan aku diberi minum susu. Kerana aku pernah gembira pada hari Isnin lahirnya Muhammad, sekali aja dah gembira. Dan aku beri ibu susuan untuk Muhammad. Subhanallah. Ulama bilang, ulama Habib Ali Habasyi dalam Maulid Sebelum Durar ada sebut. Habib Umar bin Hafiz dalam Maulid Dia Ulami ada sebut. Ini berserta kufur dan laknat pun dapat rahmat setiap hari Senin. Kerana apa? Cinta Nabi. Ini kan pula hati-hati yang penuh keimanan dan kecintaan. Lebih-lebih dapat. Mudah-mudahan bagaimana Abu Lahab dapat minum susu, kita pun dapat minum susu dalam neraka ya. Tak neraka, nak dalam syurga. Allah, dia dapat minum susu Abu Lahab. Kita pun nak minum susu sama Nabi dalam syurga. Pasal kita iman pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitulah secara ringkas sedikit tentang Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Panjang ceritanya. Panjang sangat ceritanya. Belum masuk perjuangannya lagi pun. Belum cerita Halimatus Sa'diyah lagi pun. Belum cerita Nabi masih kecil di bedah dadanya sekalipun. Mi'raj pun belum lagi ya. InsyaAllah nanti kita senang-senang kita boleh selit lagi cerita ya. Sekarang saya pesan, minta tolong semua, tak tahu masih buka kedai ke belum, beli kitab Barzanji yang terjemahan, baca sampai khatam yang terjemahan tu. Barzanji tu komplit sirah Nabi. Sehingga ulama mengatakan kalau orang bersumpah wallah, aku dah baca sejarah Nabi, kau jangan wallah, kau tak baca kau kena kafarah sumpah. Apa kau baca? Aku baca Barzanji, tak kena kafarah sumpah. Sangkingkan komplit Barzanji. Bagi yang muda-muda, tolong beli kitab sirah Nabi.
Tak payah tebal-tebal lah, dalam 1000 muka cukup. 1000 muka ia tak tebal. Bukan baca dalam hafal dalam khatam dalam 1-2 hari. 1 hari 5 muka surat, 5 muka surat, 3 tahun khatam. Tapi puas dapat baca sejarah Nabi, sirah Nabi. Kau menangis tengok perjuangan Nabi. Kau seronok tengok apa anugerah Allah untuk Nabi. Kau berdebar-debar tengok apa ancaman untuk Nabi. Kau seronok kerana Nabi lepas daripada segala gangguan. Baca sirah Nabi. Bukan buta huruf, bukan cacat akal. Baca sirah Nabi puas-puas. Dalam maulid-maulid gini berapa banyaklah kita dapat sampaikan. Jadi baca dalam sirah Nabi, dalam maulid Nabi itu puas dapat baca. Boleh ya? Beli sirah Nabi. Paling-paling tidak yang akak-akak belilah Barzanji. Barzanji ya. Mudah-mudahanlah kita dapat jumpa lagi. Mudah-mudahan dirahmat Allah Ta'ala. Lepas asar jangan balik dulu ya. Ada baca maulid di Ba'i. Ada baca maulid di Ba'i ya. Wang Nanang sing bocor maulid di Ba'i ya. Mudah-mudahan dirahmat Allah Subhanahu wa taala. Dirahmati insyaallah, diberkati Allah taala. Wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhiru da'wahum alhamdulillahil alamin. Sikit lagi, sikit tambahan. Nabi paling sayang umatnya. Maka kita jangan benci satu pun daripada umat Nabi. Semua saudara-saudara kita kena sayang, kena hormati, kena husnuzan. Nabi harisun alaikum, azizun alaihi ma'anitum, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Terhadap kita Nabi sayang, maka jangan kita ada berdengki, ada bersuuzan terhadap sesama kita. Nabi duka cita kalau tahu sedemikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat salam tetap padamu, Engkaulah sang Nabi penyejuk hatiku. Betapa hasrat ingin bertemu kami semua selalu rindu. Allahu Rabbi, ku mohon doa, ampuni salah dan juga dosa. Jadikan kami insan yang mulia, hati yang ikhlas serta bertakwa. Kumpulkan kami dan keluarga